Perjuangan Malaysia di Stadium Thammasat dengan bekalan 1 gol dari Bukit Jalil disukarkan dengan asakan bertali arus anak buah Alexander Paul King sejak awal. Mujur tak bersendirian apabila sokongan padu penyokong Harimau Malaya yang walaupun taklah beribu tapi tetap menaikkan semangat terutama di bahagian pertahanan. 1 gol yang terhasil di babak pertama berpunca dari hantaran Lintang, pemain yang pernah beraksi di J1 League, Teraton Bun Matan yang tepat ke arah Terasil Dangda untuk menewaskan Shihan Hazmi pada minit ke-19. Kedudukan yang juga gol ke-6 Terasil di kejuaraan ini menyeimbangkan agregat kepada 1-1 dan selepas itu barulah permainan sedikit terbuka dengan sentuhan pertama Malaysia diperoleh Darren Lock pada minit ke-36. Babak kedua dimulakan dengan tuan rumah menunjukkan kesungguhan dalam memburu tambahan gol dengan memperkuatkan bahagian hadapan menerusi kemasukan Adisak Kraison dan ia ternyata berhasil apabila 10 minit kemudian usaha menyerang membawa kepada kelonggaran kubu Malaysia sekaligus memberi ruang kepada rembatan kencang Bordin Pala. Sayang buat Malaysia apabila peluang berharga diperoleh Faisal Halim yang berjaya menyaingi pertahanan Thailand pada minit ke-60 kemudiannya tersasar. Manakala Thailand pula belum lagi mahu berpuas hati, hantaran Lintang sekali lagi menjadi punca. Tergelincir tetapi tetap dilunaskan juga Adisak pada minit ke-71 dan kelebihan 3 gol kepada Thailand menyaksikan provokasi mula mewarnai permainan yang mengganggu rentak Malaysia, tapi Thailand tetap melancarkan serangan sehinggalah whistle penambah dibunyikan yang membawa maksud Thailand sah ke final menerusi agregat 3-1. Ya, kami cuba atasi pasukan Thailand dan kami tahu suka perlawanan pada malam ni. Sebelum kami datang ke sini pun kami dah expect benda ni akan berlaku. Tapi kami cuba buat yang terbaik. Tapi ini saja yang kami mampu. Rakyat Malaysia, kami semua satu pasukan. Mohon maaf kerana tidak dapat pergi ke final. Tapi apa yang penting, kami ikhlas dengan perjuangan kami. Kami rela berkorbankan masa kami untuk negara. Alhamdulillah setakat ni je untuk rezeki untuk tournament ni, dan untuk masa ke hadapan insya-Allah akan buat yang lebih baik lagi. Benda yang lepas kita lepas dan baiki apa yang perlu baiki lagi, apa yang perlu tingkatkan lagi. Buatlah satu game ni satu pengajaran untuk kita dan untuk buat kita motivasi lagi apa yang kita perlu tambah perbaiki untuk diri masing-masing. Sian tak salahkan siapa-siapa, Sian hanya letak atas diri Sian. Dan nanti tak boleh nak cakap apa. Yeah, we weren't good enough tonight. We let them have too much of the ball. We gave them too many chances. But, you know, it's hard to comment straight after a game without seeing it in replay. But, yeah, it's disappointing end to the tournament for us. We had high hopes coming into this game and a lot of confidence. And, you know, Thailand were good tonight. So, you know, hats off to them and good luck to them. Well, you have tons of fans back home cheering you guys on in the stadium as well. What do you have to say to thank your fans? Yeah, of course. Thank you for always cheering us on and always being the 12th man for us. You know, they're superb always for us. The fans are probably the best part of playing at Bukit Jalil and playing in Malaysia. And, you know, it's disappointing, you know, and we're sorry that we didn't get to the final and bring home a cup. But, you know, that's sometimes football and we have to regroup and focus on, you know, the upcoming Asian Cup. First of all, congratulations to Thailand team tonight. Yes, they deserve to go to final. Tonight, thank you very much. All Malaysia supporters come over here, supporting us, cheer us, full 90 minutes. Much appreciated. And I feel very sorry to Malaysia public
all the football fans. We cannot give you proud. Yeah, sorry about that. About Harimau Malaya players, about the match, about our performance. You not mention, you not comment. So, what is your thoughts or what is your opinion on our performance tonight, coach? Thank you. tonight we lost, so I cannot talk too much about our performance. About Harimau Malaya players, still much appreciate my side. Just finished the season, give up their holiday away from the family, almost a 50 day, stay with us, a lot of effort, sacrifice. To me, it was beautiful journey with them. Today we fail. We cannot go to final. We must be accept where we are. And when we go back to Malaysia, we review ourselves. Must we learn something from mistake? But all about Harimau Malaya player side, I have zero complaint. I have zero regret. What they have done tonight, they're running like dog. They follow my instruction. They fight until the end. So all about any problem, that from my side. All about tactical, all about lineup, all about change, all about strategy. If there is some problem, this is my problem, not the player problem. So, yeah, if you ask me to talk about performance, I would say like this. Okay. Okey, Dayang, kita dah dengar daripada Coach Kim Panggon sendiri dan sekarang ini adalah masa untuk kita melakukan analisis untuk aksi separuh akhir kedua ini dan mungkin untuk keseruan kempen ini. Tapi kita nak perkenalkan dulu, kita bersama dengan Asmawi Bakiri. Sihat, Mawi? Okey. Mawi daripada dia senyum je. Saya rasa ada 1,001 senyum tu? Ada 1,001 maksud daripada senyuman Mawi tu. Okey, Mawi, saya tinjau social media dulu sebelum kita ke PC tadi. Ramai yang meluahkan rasa geram tengok game tadi. Saya tak pasti geram tu daripada segi apa, tapi mungkin keampuhan pasukan Thailand hari ini. Betul. Geram senyum tadi ada makna tu sebab pasal tim hakikat. Thailand is a good team and dia kuat bermain pada malam ini. Itu cukup-cukup terbukti. Kerana kita dapat lihat bahawa the first game yang kita menang di Bukit Jalil is not menang pada perlawanan kedua-dua ini. So itu hakikat yang perlu kita terima. Apa yang berlaku pada pasukan negara ketika ini, saya setuju ke tadi Suhadi tegur, ini yang kekuatan kita sampai ke semi-final saja sebenarnya. Itu apa yang diberkatakan daripada Panggon tadi, seolah itu gambaran dia, Mawi. Betul, dia nampak kelihatan dia seperti kusut kan, dengan macam rambut dia yang dia dah tunjukkan bahawa that is a macam try to pergi ke final, tapi dengan kekalahan pada malam ini menunjukkan sebenarnya itu saja kekuatan yang ada pada pasukan negara. Dia sampai peringkat separuh akhir saja. Dan pada malam ini, walaupun pada asalnya bila kita dapat lihat ada pertukaran pemain yang dibuat oleh Kim Panggon dengan tujuan untuk mengimbangi balik apa kejadian berlaku pada perlawanan pertama menyebabkan kita tewas. So sebenarnya buatlah macam mana pun, diturunkanlah pemain utama pun sekalipun, pada ketika malam ini saya anggap memang sukar dan kita tewas. Okey, antara yang menjadi topik utama malam ni sebenarnya bila kita lihat perlawanan tadi is bahagian pertahanan yang kelihatan begitu tertekan, Mawi. Mungkin boleh komen sedikit? Ya, of course. Tertekan, saya terpaksa relate pada perlawanan pertama. Ini yang Thailand buat untuk bawa kepada perlawanan kedua. Waktu tertekan tu, kita by statistik pada perlawanan pertama nak ke perlawanan ni,
Selepas separuh masa kedua 50 minit ke atas, Thailand datang dengan 24 attack to goal. 14 attack to attempt the goal. Dia bawa balik pada game ini, dia continue buat dia punya attacking third tu dan dia dapatkan gol 19 minit awal. It's a right time, 0 ke 15 minit punya scoring goal, calculation punya goal. So now dekat situ kita dapat lihat betul kita punya defend atau waktu petang kita collapse. Kita tak settle down, kita membiarkan Thailand bermain dengan dia punya sistem iaitu crossing dan kita dapat lihat 3 gol ni adalah daripada semua perkataan crossing dan cutback di kawasan tepi masuk ke kawasan tengah. So dekat situ is a continue by kekuatan pasukan Thailand sendiri dan tanpa pertukaran pemain utama mereka, hanya penjaga gol saja. So dia bawa kepada perlawanan kedua ni dan kita tak settle down, kita tak boleh menyekat kedudukan pasukan Thailand bukan waktu menyerang tetapi totally out untuk defensive punya area. Okey, perkataan settle down ni malam ni saya rasa saya dah dengar lebih daripada 5 kali kot. Daripada 90 minit perlawanan tadi pun Haji Zainal juga menggunakan perkataan settle down, lambat settle down dan sebagainya. Tapi kita sekarang ni nak bertanya langsung dengan rakan kita yang berada di Dataran Merdeka. Yes. Bersama dengan Fina Nasrom, Dayang. Fina Nasrom, kalau sudah menerima isyarat, okey, Fina sudah pun di sana. Fina boleh dengar ke? Okey, line clear. Okey, Fina, mungkin boleh kongsikan dulu keadaan di Dataran Merdeka tadi sepanjang perlawanan berlangsung, Fina. Okey, Dayang, kalau lihat di belakang saya ketika ini kosong ya Dataran Merdeka ni, begitulah juga hati saya terasa kosong dengan keputusan yang kita perolehi di Thailand. Tetapi sebenarnya itu bukanlah judgement saya kerana kita tahu kekuatan kita setakat mana, kita tahu sejauh mana kemampuan skuad kebangsaan. Tetapi apa yang perlu kita perhalusi ketika ini adalah sokongan rakyat Malaysia kepada skuad kebangsaan amat saya tak tahu nak cakap macam mana, mereka menyokong sepenuhnya skuad kebangsaan. Kalau dapat Su dan Dayang lihat tadi, di belakang saya ni penuh dengan penyokong-penyokong negara yang hadir untuk memberikan sokongan walaupun mereka hanya berada di sini, di Dataran Merdeka dan hanya menyaksikan skrin besar, bukannya secara live. Tetapi hakikatnya mereka begitu dan amat memberikan sokongan dan motivasi kepada pemain-pemain kita. Sekiranya situasi ini dapat dilihat sendiri oleh pemain-pemain kebangsaan, saya berasakan mungkin mereka berasa sedikit kecewa kerana tidak dapat menghadirkan kegembiraan di hati penyokong-penyokong negara. Namun penyokong-penyokong yang datang juga mengakui ataupun faham dengan situasi yang dihadapi oleh skuad kebangsaan ketika ini. Jadi saya fikir kita tewas, kita kecewa, tetapi kekalahan ini diterima dan syaratnya skuad kebangsaan perlu bangkit semula. Okey, seperti yang Dayang katakan tadi kan, saya rasa saya dengan Dayang punya kata-kata tadi yang tak perlu minta maaf pun sebenarnya player kan. Minta maaf, we have to understand situasi dia macam mana. Tapi Fina, kalau kita lihat kepada perlawanan tadi lah, kita nak tahu juga daripada pandangan Fina sendiri yang since day one lagi sudah pun bersama dengan Harimau Melaya. Adakah 3-0 ni satu keputusan yang mengejutkan ataupun sepatutnya tak berlaku, Fina? Saya fikir Dayang, 3-0 ini tidak akan berlaku sekiranya ada sekurang-kurangnya satu jaringan terhasil oleh skuad kebangsaan. Namun perkara itu tidak dapat dijelmakan dan penguasaan terus memihak kepada pasukan Thailand bersama dengan kehadiran penyokong-penyokong di stadium. Itu menambahkan lagi semangat mereka ya, kerana kita tahu kekalahan yang dialami di Stadium Nasional Bukit Jalil itu bukanlah kekalahan yang boleh diterima oleh pasukan Thailand, kerana mereka sendiri berasakan mereka adalah pasukan yang lebih baik daripada Malaysia dan malam ini mereka cuba untuk membuktikannya. Ternyata apa yang mereka usahakan itu berhasil, tetapi mungkin untuk malam ini sahaja Thailand boleh berasakan sebegitu. Saya tahu skuad kebangsaan akan kembali, akan bangkit dan mereka akan berada di landasan terbaik mereka menjelang aksi ataupun pertemuan yang mungkin kita sendiri tak tahu bila. Itu adalah sesuatu kekecewaan buat skuad kebangsaan kerana kita mengharapkan pentas final sebenarnya.
Okey Fina, sebelum kita lepaskan Fina, nak tahu satu mungkin daripada perkongsian Fina ataupun ada sembang-sembang dengan penonton di sana, adakah mereka mahu mengekalkan pemain-pemain yang ada dalam skuad ini ataupun ada pandangan-pandangan lain yang dikongsikan bersama dengan Fina? Secara jelas mungkin mereka tidak menyatakan sebegitu tetapi mereka sebenarnya impress dengan apa yang mampu dilakukan oleh Kim Panggon dalam tempoh kurang 2 bulan. Beliau mampu untuk mendapatkan keserasian walaupun tidak sepenuhnya membabitkan pemain-pemain ini. Mungkin Panggon tidak perlu bekerja terlalu keras sekiranya beliau mendapat pemain-pemain yang sepatutnya, tetapi dengan apa yang ada, dengan kekuatan yang dibawa, Panggon menggunakan dengan sebaik mungkin. Namun kita terpaksa menelan hakikat kekuatan yang kita ada ketika ini di Thailand ketika ini mungkin belum cukup untuk mematikan keampuhan pasukan Thailand dan seterusnya meletakkan kita di keadaan berduka kerana gagal untuk melengkapkan slot ke final. Tak apa. Yang penting sekarang ni kita dah nampak ada improvement. Itu yang penting kan Fina? Slow and steady. Ya, betul tu. Tapi at least ada juga improvement yang kita nampak. Okay Fina, thank you so much. Thank you so much atas perkembangan daripada sana, and Fina get some rest. Good night Fina. Thank you. Good night. Good night. Stay sweet. Okay. Okey, kita dah settle dengan Fina. Nanti kita akan bertanya langsung dengan seorang lagi rakan kita tapi di Bangkok pula Mawi dia ingat dia seronok pergi Bangkok. Sebenarnya banyak tugasan dia menanti kat Bangkok tu. Okey, Mawi ada satu lagi kita nak berikan fokus mengenai bahagian serangan untuk perlawanan malam ni. Kalau kita lihat untuk babak pertama sebenarnya hampir tak ada shot ataupun shot on target yang diperolehi oleh barisan pemain Malaysia. Mungkin Mawi nak kongsikan sedikit. Kalau saya ingatlah antara percubaannya Darren Lock, Muhammad Ajmal, Faizal Halim. Betul. Tak banyak. By statistik untuk sampai dalam D-box dan attacking third, kita begitu kurang untuk pada perlawanan ini. Cuma sedikit penambahannya, saya ambil overall dulu. Penambahan tu by attacking shot, kita ada 3, target on dapat 2 je daripada 90 minit. Cukup rendah dan cukup tidak menguasai ataupun sampai dalam bahagian attacking untuk pergi mendapatkan gol. Itu punca sebenarnya. Dan sebenarnya betul, kita bila perubahan taktikal ataupun perubahan pemain yang diturunkan Kim, kita dapat gambaran dah bahawa pasukan ataupun tim yang players yang diturunkan pada awal tu tak menggambarkan lagi nak pergi more attacking, tetapi lebih pada bertahan terlebih dahulu dan pergi attacking kemudian. That itu isu dia yang menjadi sebab kenapa rendahnya dan tak sampainya di bahagian attacking. Sebab sebenarnya Kim pun pening juga, kita pun pening juga kerana kedudukan pemain dalam bahagian attacking third tu kita tak berapa ramai dan tak konsisten dari segi nak dapatkan gol. Faizal datang daripada second striker. Darren is a top striker di atas. Kemudian Litak yang scoring Stewart Winkin. Semua Sapawi assist. So tak balance by numbers of pemain individu penjaring gol dan orang yang membantu assist. Berbanding dengan pasukan Thailand sendiri. Yang saya paksa tambah sikit, Thailand ni bila dia ada Teraton tu high assist and supply the goal paling tinggi dalam tournament ni. Betul. So dia ada benda yang dia carry untuk menang. So kita tak sampai, tak cukup. So itu menyebabkan sedikit kalau sultannya by statistik tu di bahagian attacking kurang. Tengok Teraton yang geram tu Mawi.